Kalau dia cut scene ni I tak- boycott lomba merah tau. Hai, Assalamualaikum guys. Nama saya Min dan saya bersama dengan Hood. dan John. selamat datang ke Podcast, bukan Popet semata-mata. Wah, ada Yeah. tagline lah. That's good. Hari ni kita nak sembang sikit pasal boycott. Macam yang kita tahu, Malaysia sedikit sebanyak ada menunjukkan sokongan terhadap Palestin lah dengan memboikot beberapa produk dan juga brand. So kita ada kertas kat sini. Okay, boleh tak korang ambil pen seorang satu? Okay. Okay, korang tulis apa yang korang faham tentang boycott. Apa yang kita tahu? Apa yang you faham tentang boycott? Okay, mari sini. Kita mulakan dengan Okay, you baca I punya Okay, dulu. okay. Sebab I punya tak dah pandai sangat. Okay, John cakap maksud ataupun definisi boycott adalah you tak mau support sebab you rasa atau tahu dia jahat. Wah, okey lah sebenarnya okey okey juga lah, kan. yeah. Lebih kurang jawapan saya. Okey, untuk Hood pula dia cakap tak beli barang, tak support, tak sokong atau beli produk yang sokong. Aku tulis apa ni? Benda tak baik. Oh, so ini saya punya definisi. Okey, tak beli barang or tak support lah. So lebih kurang macam you lah, John. Tak support. Jadi nak tanya, okey, tanya korang dua. Adakah boycott tu sama dengan membenci? Oh, okay. That's a fine line actually. Boycott adalah something yang you buat untuk stop satu pihak tu buat daripada apa yang orang tengah buat. So kalau benci ni, you memang daripada awal you benci. You memang takkan beli langsung. Sebenarnya ada soalan yang kita boleh sambung dekat Hood punya statement tadi, tapi itu kita akan masukkan soalan ke yang belakang. So John ada apa-apa pendapat tak tentang adakah persamaan adakah boycott tu sama dengan membenci? Tak, rasa tak sama ke? Tak sama. Yeah, because like even though kalau you tak support apa yang orang ke brand apa tu buat kan, you boycott dia kan. Tapi like ada banyak orang boycott tapi Dia punya apa yang dia buat idea lah. Idea dia. Yeah. Faham? Tapi kalau benci memang like emotional punya thing lah. Betul. Kan? Saya pun setuju juga dengan John dengan Hood lah. Dia satu benda yang sebenarnya agak berbeza juga. Sebab boycott ni macam kita in a way kita tunjuk support kepada sesuatu pihak. Yes. Kan, untuk tidak ataupun kita nak menunjukkan orang kata satu cara penentangan yang paling orang kata paling halus lah yang kita boleh buat. Itu je ya, apa yang maksimum yang kita boleh buat adalah dengan memboikot sesuatu produk untuk tunjuk express kita punya feelings lah. Macam protes lah. Betul, protes. Itu ayat dia, protes. Nak tanya, wajar ke, okay, patut ke tak orang yang boikot satu produk tu sampai dia nak kena buang semua barang-barang yang sebenarnya beli. Contohlah, I beli ada satu pen, lepas tu tiba company pen ni buat hal, tapi disebabkan I dah beli semua barang tu, patutkah I buang semua pen tu yang I dah ada? Tak. Depends though. Tak sepatutnya. Tak sepatutnya Why tak sepatutnya? Sebab duit, it's your money, duit awak. Awak dah beli. So kalau betul tak suka, awak boleh jual balik, awak boleh buat duit balik. Ya, kalau macam example dia pen ni tapi you tak setuju dengan brand dia, then you boycott, tak payahlah buang semua kan, wasted kan. Tapi kalau macam album 1975 tu, bakar je lah. Yes. Dia cakap pasal album 1975, I ada member seorang tau. Dia pergi, dia memang minat 1975 dulu sebelum terjadi the case ni. So dia beli tiket konsert tu. Dia sampai at 11 and dia tengok satu dua lagu and then dia beli baju berharga RM600. Oh, Kan mahal. RM300 macam tu lah, dia beli t-shirt. Tiba-tiba band tu buat hal. So you rasa dia kena buang tak baju tu ataupun dia boleh jual ke macam mana? Dia boleh jual balik lah sebab banyak sana yang apologies Matt Healy tu. Ramai yang masih lagi menyokong Matt Healy tu. I rasa boleh jual lah kalau ada orang nak lah. I mean like dia boleh jual dekat internet, letak macam band edition ke. Kalau tak boleh jual kat Malaysia, boleh jual kat luar. Mungkin eBay. Tapi yang tu dekat Malaysia memang Ya, the sorry whole lah. Malaysia dah boycott lah. Sorry ya. Itu ban bukan boycott. itu ban. Itu benci. Itu benci, yes. Faham. Itu benci. Oh, nampak? Dia dah bagi perbezaan dia. Bagus Saya lah dia orang ni. Saya nampak video semalam dia pusing-pusing wire mikrofon tu tercekik dia. Saya cakap kenapa tak cekik sampai habis. Sekarang ni kita
macam biasa kita orang Malaysia kan, kita suka cari lepak-lepak kat kedai makan dia semua. Lepas tu kalau kedai tu disediakan barang ataupun makanan, menu makanan yang ada produk yang korang boycott tu. Contoh-contoh lah minuman ke, kan. You pergi kedai mamak lepas tu you nak minum tu. Tapi you tahu you tengah boycott brand tu. So adakah patut you boycott sekali dengan kedai-kedai tu pun you boycott juga? Tak. Order minum lain lah. Bagi saya tak. Bagi sebab kedai kalau dia dah beli barang, dia dah order barang mentah apa semua, dia ada deal tau. So dia dah sign tau. So every month dia kena hantar. Tapi just avoid the product order benda lain lah. Tapi tak kisah pun actually, because kalau let's say kedai yang jual produk tu kan, dia dah bayar brand tu. Brand dah ambil duit tu. So kalau you tak beli from kedai tu yang rugi tau. So betul juga. Betul juga. Because dia dah bayar supplier kan. So maksudnya you kena maksudnya apa you sampaikan adalah kita kena habiskan produk tu. Tak. Tak, bukan I macam saja nak pusing. I saja nak bagi panas. Bukan macam tu. Kita cuba sedaya upaya untuk mengelak daripada membeli atau menyokong produk-produk tersebut. Faham? Cuba sedaya upaya. Kalau itu je yang ada. Tapi I nak tahu lah, kalau let's say you boycott satu brand ke apa kan, will it actually make a difference? It actually does, bro. Like the stock price went down. Like this one coffee brand in America. I almost said the brand. The one coffee shop in America, the 7 stores closed down in San Francisco only because of the protest. Tak, I mean like dia dapat keuntungan setiap bulan, tapi disebabkan satu bulan orang boycott, boleh ke sampai bankrupt terus? Okay lah. I'm not a economy expert tapi of course lah dia ada duit simpanan, okay, ada backup money untuk bayar gaji actually all these major companies kan. But kalau macam satu store tu, kalau hari-hari contoh let's say 500 customers come in and then tiba-tiba because of the protest 5-6 orang je datang satu hari and you times 30, banyak dia rugi. Memang dia boleh recover benda tu kan. But actually at least dia ada impact sikit lah. Sekarang ni korang pernah tak boycott apa-apa produk sebelum ni? Ada lah, tapi I boycott produk bukan sebab dia jahat ke apa lah. I boycott produk sebab produk dia buruk lah. Produk dia buruk tu macam mana tu, John? Macam mana produk buruk tu? I mean kadang-kadang you pergi kedai kan, let's say you nak beli barang or could be makanan juga kan. Then you pergi sana, you order service teruk, then you makan, it's like wah tak best, then you boycott dia. Ni Hood, Saya dari saya kecil dia diajar oleh mak ayah saya untuk boycott satu brand makanan ataupun apa-apa benda yang ada kena-mengena lah kalau isu tu tengah hangat. But then we beli juga barang-barang tu kalau masa tu tak teruk sangat kan. Tak ada perang ke tak ada apa, dan we still buy. But kalau ada isu tu macam 2008 tu dah start boycott lah. faham? Ya. Kira kita tunjuk support kita lah. Support kita lah. Faham? Brand apa tu? Berapa? Boleh share? Fast food, coffee, sport shoes. Oh, sport shoes pun juga So, okay, sekarang Leaning kan? Oh. Oops. Okay, since tadi Hood cakap dia pernah boycott selain daripada makanan, sport shoes kasut. So, ni nak tanya pendapat ni. Adakah kita sekarang ni hanya boycott makanan saja? Kenapa kita tak boycott yang lain-lain? Contohlah macam syarikat-syarikat gegasi teknologi ni. Contoh macam G, company Gu, lepas tu dan banyaklah. Dan sama waktu dengannya lah. Okay. Diorang pun memang ada orang kata support jugalah. Tapi kenapa kita still pakai? Kenapa kita gunakan untuk harian? Saya ada tengok klip ceramah daripada Ustaz Don. Dia cakap kita boycott ni kena selektif. And then dia ada cakap kenapa W warna hijau tu, kenapa you tak boycott tu? Kenapa you tak boycott biru warna F? Oh, W warna hijau lah dekat phone.
F warna biru. warna biru. Kenapa kita tak boycott? Kan, sedangkan Okay. sedangkan yang tu macam like every time kita nak show support dia akan take down. Yeah. Dia menganggap kumpulan kumpulan pejuang dekat Palestin tu adalah sekumpulan teroris. Kan, kenapa yang tu kita tak boycott? Tengok apa yang macam mana kita guna. Macam mana kita utilisekan that product or that software. If millions of people keep posting, how many can they take down? So at the end of the day, awareness is spread juga. Everyone is doing marches. Semua orang buat protes. Betul. Beratus ribu dekat London, 500,000 people protes untuk Palestin. Actually, I suka lah point Hood dia cakap daripada platform tu sendiri yang menyokong kita actually switch platform tu and then inject all the positive vibes inside there lah. I think sebab for most people juga kan, like makanan ada banyak choice mah, kita Malaysia kan. So kalau nak boycott satu franchise or restaurant, easy lah, ada 99 ada choice. Tapi kalau you cakap macam social media ke, like tech company ke, kita nowadays kita punya everyday life kita Bergantung pada tu. kita bergantung with that. Kalau you tak pakai tu, apa yang you pakai? Mungkin before this mungkin kita tak pernah nampak apa orang kata messaging provider local punya from Malaysia kan. Tapi mungkin inilah masanya yang Boleh? sesuai lah. Dah ada nama lah, Popek kan. Ha? Yeah. Boleh buat. Popek chat. Popek chat. Kita pun Popet Bukan Popek lah. Popet. Tapi betul lah. Kenapa kita tak ada? Korea ada sendiri, China ada sendiri. Kita punya IT industry not that good. Sorry. Cut Hakim, cut. Jangan cut. But we can be better. Betul. It's going to the right direction. Ya, macam actually bila kita memboikot sesuatu ni mungkin lepas ni Hood Fried Chicken. Orang yang buat selective boycott ni hipokrit je ke? Tak sebenarnya. Dia ada benda-benda tentu yang kita tak boleh elak. Benda yang kita boleh elak kalau ada option lain dan elak. Macam makanan atau sportswear, clothing brand. Benda-benda tu kita boleh elak sebab ada option lain. But when it comes to like social media attack, macam saya cakap tadi, benda yang kita tak boleh elak tapi kita guna sebaik mungkin untuk bagi tahu dunia atau followers korang kenapa korang boycott. Even coffee pun ada je option lain, local brand punya coffee, and it's just as good. Ni saya dapat petikan daripada Ustaz Don, saya baca, saya tengok dia punya. Okay. Bagus Saya tengok dia punya ceramah. Dia punya klip, dia cakap kita tak ada bukti pun duit yang dibayar franchise dekat company dekat US tu untuk beli peluru, untuk beli bom. Tak ada bukti pun. Belum ada bukti yang solid. Dia boleh jatuh fitnah. Because franchise usually separate mah. You beli franchise tu, you operate sendiri right. Ya, even menu pun berlainan kan. Yes. So menu. technically it's like your business. Tapi kalau boleh boycott. Orang kata untuk menunjukkan sokongan terhadap orang-orang solidarity Palestin. terhadap orang-orang Palestin. Yes, itu je sebenarnya. So I orang nak boycott. tahu kan, like because like you say throughout the years right, sometimes you boycott, then bila tak apa then Orang kata hangat-hangat teh ayam boycott ni lah. so bila tenang then you enjoy makan balik. lah. Yeah. So how do you know like bila dah like okay dah boleh lift boycott? I don't know, whenever the oppressor stops oppressing lah. I think bila dah ada keluar like statement yang dia dah like stop. Oh usually dia akan bagi statement. News report Usually lah. akan bagi statement lah. Okay, aku akan bacakan beberapa statement daripada online lah. Okay, yang dia dah diambil oleh kita punya producer yang Betul kan? paling handsome. Atau producer yang tulis sebenarnya. Dia kata dia ambil online lah kat sini. Tapi okay, I tengok soalan-soalan ni pun macam menarik juga untuk kita bahaskan lah. So ni statement yang pertama, dia kata orang kita ni boycott sekejap je nanti serbu balik. Dia setuju ke? Setuju. Kalau buat buy one free one ke, free breakfast ke tiba-tiba. Tu tak lah. Kalau benda tu tengah hangat, tak. When it's cool down, when the statement has been released, or statement dah keluar cakap okay, kita dah stop kita punya attack on Gaza ke apa, then okay. Tapi ada je yang boycott tapi order online. I tak Itu biasa. Itu ada. I tak ada duit. Yang tu paling murah nak makan dekat Big Valley. Alright, statement yang kedua.
Kesian lah dekat pekerja-pekerja brand tu. I kena maki. So you imagine lah kalau you punya gaji company gaji kita haram. sekarang ni kan, tiba-tiba ada association dengan apa-apa similar to that, right? And then semua viewers boycott kita. Kesian ke tak? Tak. Tak. Sebab gaji masih dibayar. Bukan salah pekerja tu kalau dia dipecat. Sebab apa? Sebab company dia tak buat duit. Pekerja tu di situ datang situ nak kerja je, nak cari nafkah. Okay, kalau kau dekat tempat pekerja tu, contohlah, bila benda semua ni dah berlaku kan, kau akan ambil inisiatif untuk berhenti kerja untuk show your support ke, ataupun kau maintain je kerja kat situ sebab itulah di mana punca rezeki kau? Kalau itu je punca rezeki awak, ya. Kerja je lah Kerja dulu. je lah Tapi dulu. kalau rasa nak tunjuk orang kata support tu, bolehlah cari kerja lain. Kalau tak jumpa, Kalau stay lah. Ya. Kalau Sebab jumpa kerja kita nak lain. kena kerja juga. Kita nak kena tanggung cari hidup kita juga. Betul, tanggungan. Ya. Kadang tak baiklah korang yang walaupun kita ni nak memboikot, tahu semangat tu ada, tapi janganlah sampai kita memaki-maki orang. Ya, kan. janganlah caci maki dia orang. Orang tu buat kerja je, Diorang datang tu si cari bagi kerja. punch kedekang nak bekerja kan. Betul. Lepas tu korang datang counter bagi marah-marah. Di mana lah dia nak Man, tahu dia datang. Saya kerja sini saja, bang. datang kerja je. So Tapi mana branch yang laid off, yang pecat pekerja-pekerja tu semua tak betul. Patutnya awak punya company patutnya boleh tahan. Kalau you punya company, you punya cash flow negatif, patut you boleh tahan beberapa bulan untuk bayar gaji pekerja you. Kalau you pecat, alasan tak bayar gaji, maksudnya cash flow you problem. Dia cakap Gal Gadot is really right. So how you boycott dia ke tak? Boycott lah. I memang tak tengok cerita Gal Gadot. Dude, I've never watched Wonder Woman in my life. Oh. Yeah. Not because she's a Zionist, it's just not fun to No, me. but let's say if just because her only association is that she is orang dari sana. No, she's an advocate, bro. Oh, really? Yeah. Oh. She is. She speaks out about saying that this. Yeah, so let's say right, Subtitle. is somebody lah, somebody that is not a advocate lah, Uh-huh. but they are just association by birth lah. Okay. So is that a instant? It depends on what you stand for. Because there are a lot of Orthodox Jews in America that supports Palestine. Because in the scripture, they believe that they do not deserve a land. It's in their scripture. So whatever the Israelis are doing right now is going against their own scripture. So nanti editor subs So apa yang dorang buat tu? Confirm lah, producer dia akan just like fast forward this whole scene kan. Cut je. Kalau dia cut scene ni I time- boycott lomba merah tau. Basically apa yang saya cakap kat John is, dia tanya kalau orang tu dilahirkan di Israel ataupun ada kena-mengena dengan Israel daripada kecil, adakah kita akan boycott orang tu? Kalau dia selebriti ke apa? Tapi dia bukan pro like Dia tak pro Zionis lah. Dia bukan juru cakap Zionis. Okay. Apa yang saya cakap kat dia adalah, dia tengok pada apa orang tu percaya dengan, which side are they on. So because banyak Yahudi Orthodox, which is the original Judaism, dalam dorang punya kitab Taurat, dorang percaya yang orang Yahudi ni memang tak boleh ada negeri sendiri. Memang dalam dorang punya Torah dia cakap benda tu. Jadi apa yang Zionism ni buat adalah bertentangan dengan apa yang ada dalam kitab dorang. So dekat US banyak je Yahudi Orthodox yang pro Palestine. Alright, kita berbalik semula kepada kata-kata hikmah daripada netizen. Jauh. Tak, John tanya saya jawab. dia bagi saya words of wisdom. Ya doh. Dia bagi pasal wisdom tau. Alright, soalan seterusnya. Orang yang berkeras nak boycott ni mostly tak ada ilmu pun pasal benda yang diorang boycott tu. Setuju atau tidak? Dia kena buat research lah, tengok mana jenama-jenama yang you boleh boycott, mana jenama yang okey. Ada list tak? Ada Belen? Banyak. Belen? Balance? Atau bukan? Itu ada related tak dengan ni? Balenciaga.
Oh. Boleh tak? Itu kita tak ada duit, tak mampu. Yang tu tak ada hal pun I tak beli bro. Itu tak boycott. Itu kalau dia sokong Muslim pun saya tak beli. Saya tak ada duit. Mahal sangat. Yang tu satu baju 1 bulan punya gaji tu. Tu memang tak beli. Tu tak payah risau. Yang viral punya videos most of the time tunjuk yang tak best sangat punya view lah, like all these people pergi ke restaurant, pergi harass the staff dekat sana semua. That is the slightly more extreme side of the protest lah. You know. But usually those video macam tu yang akan jadi viral lah. Yang baik, yang peaceful punya tak akan jadi viral punya lah. So boleh jadi influence juga kepada orang-orang yang tak ada knowledge ni, sebab mungkin dia punya source of like knowledge dia semua daripada Facebook, semua daripada Instagram. Apa yang dia nampak itu yang dia percaya. That's why pentingnya influencer ni yang banyak followers ni untuk bersuara. Itu guna dia. Ada satu lagi, pentingnya membaca. Membaca jabatan ilmu. Deep dive lagi tentang topik tu kan, tentang sejarah ke, tentang kenapa nak kena boycott, apa yang perlu boycott, siapa yang terlibat, siapa yang impact, siapa yang segala-galanya lah. So sedikit sebanyak awareness tu very very important. Kalau tak nak baca, banyak video. Betul? Yang tapi video you menerangkan. kena jaga-jaga tengok lah. Follow je Lobak Merah. Lubang merah. Lubang merah ni okey. Lubang merah je cuma. Okay, last question untuk segmen kata-kata hikmah dari netizen. Statementnya berbunyi, kalau kau makan produk ni, kau sokong Israel. Wow. Siap gaduh tu. Ni sampai ada kes yang siap memviralkan orang yang pergi kedai tu. That's true because sebab ada kawan-kawan non-Malay saya yang tanya, dia cakap, hari tu saya nampak 2 orang 3 orang Melayu beli ni. Diorang tak boycott ke? Saya tak tahu nak jawab macam mana. Itu hal diorang lah. You all Melayu right? You all sangat passionate tau. Got this thing you all will support, or got anything you all buat tau. Tapi kita Cina kan, Cina most of the time right, kita just like mind our own business je. Because kita punya parents cakap, tak ada hal jangan buat hal. Betul? Betul? Saya rasa orang Melayu, semua Muslim, semua orang Islam, ada beberapa perkara yang sentimental yang kita ada terhadap Palestin. Kita mesti ada rasa, macam mana nak cakap, a sense of home lah dekat sana. Even though kita tak pernah sampai pun kat situ, tapi kita kena cuba sedaya upaya yang kita boleh yang ada kat sini untuk tolong, atau apa yang kita boleh buat untuk tolong rakyat kat sana. Bila orang kat sana adalah kebanyakannya orang Islam, orang Muslim yang terbunuh dengan cara yang kejam, dibunuh dengan cara yang kejam. So kita pun rasa macam That's our family. Kita punya bro kot kat sana kan. Orang kata sedikit sebanyak pendapat Hood dan John untuk kita close kita punya podcast hari ni. Adalah like I will talk to my friends about it lah. But that's the topic that we talk about lah. But kita tak actively see like what is it we should boycott or not. Tapi some of the brands tu memang I tak makan pun. Baik, kita boleh beli Hood fried chicken lah. Muiz fried chicken. Dah ada local punya Lim fried chicken. Lim fried chicken sedap tu. Lim fried chicken. Dekat Mid Valley ada satu branch. Mid Valley ada branch. Sedap tu. Halal Toyiban. Serius halal. Lim Lagi fried sedap chicken tu. sponsor sikit. Okay, boycott tu berada-rada lah. Relax lah, janganlah boycott macam sampai pergi outlet tu pecah kan, balik tu buat. Ada bro. Ada. Janganlah sampai macam gitu, sebab owner franchise company ni pun orang Melayu, orang Malaysia, orang Cina, orang India, orang kita. So tak payahlah sampai macam tu. Setakat kita tak beli cukup lah. Ya, betul. Selagi setakat kita tak beli, kita tak support, dah cukup. Dalam segala benda yang kita buat dalam kehidupan kita ni mesti beradab. Kalau you nak one full episode Hood cakap je, jangan. Komen kat bawah. Jangan. Komen je, nak Hood lagi. Nak Hood lagi. Saya banyak kerja ni. Kita buat nama segmen tu, tanya sama Hood.
Every time bro, every time. Alright. So kita dah sampai ke penghujung video ini. Okay. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe Lobak Merah. Bye-bye. Bye. Kenapa you hesitant sikit? Lobak merah. Kenapa you tak cakap walk? Betul? Baik Semua je wall of bus. Baik je cakap.